Alright, hi and welcome back to our Sejarah KSSM channel. So untuk hari ini saya nak bincangkan himpunan soalan sejarah kertas 1 percubaan SPM Negeri 2024 untuk bab 2, which is kebangkitan nasionalisme. So sebelum ni saya dah bincang untuk bab 1, now bab 2 yang lebih kurang ada 30 soalan. Okay, so without any further ado, kita mulakan. Okay, Mahatma Gandhi. Wah, mula-mula pasal Mahatma Gandhi dah. Mahatma Gandhi menjadikan Satyagraha sebagai pegangan untuk menggerakkan nasionalisme di India. Bagaimanakah Satyagraha mempengaruhi gerakan nasionalisme negara tersebut? Okey, ingat Satyagraha ni apa, korang kena tahu. Okey, Satyagraha ini dia pemerintahan yang lebih kepada diplomasi tau. Okey, so dia menjadikan Satyagraha untuk menggerakkan nasionalisme di India, sebab selepas Perang Dunia Pertama yang Indian National Congress tu diorang memperlihatkan dasar tidak bekerjasama dengan British. So that is why mereka ni lebih kepada perundingan. Faham? Okay, so nak katanya Mahatma Gandhi menggunakan cara apa? So Satyagraha ini adalah sebenarnya word untuk tanpa pengganasan, no violence. Okay, kalau you baca buku-buku komik India ataupun buku-buku fiction India, dia bermaksud no violence. So jawapan dia C, berjuang tanpa keganasan. Okay, mereka berjuang, mereka lawan dengan British tapi tanpa pengganasan. So itu yang menyebabkan Mahatma Gandhi menggunakan benda ini. Sebab sebelum ini mereka menggunakan perjuangan secara radikal oleh siapa nama encik tu, saya pun lupa dah. Okay, tak apalah. So you baca di muka surat, you boleh baca pasal ni di page 26. Okay, buku teks page 26. Okay, next. Persaudaraan Sahabat Pena atau PASPAM telah ditubuhkan pada tahun 1934 di Pulau Pinang. Okay, apakah matlamat penubuhan persatuan itu? Okay, so ini merupakan kesedaran nasionalisme di negara kita pula. Faham tak? So dia tanya sekarang Persaudaraan Sahabat Pena. Okay, so berkaitan PASPAM ni you boleh lihat di page 40. Okay, memang ada satu detail explanation. So kenapa persaudaraan ini ditubuhkan? Sebab dia nak menggalakkan halinya untuk bersatu dan bertukar-tukar pendapat. Faham tak? So jawapan yang betul adalah B. Okay, so dia nak menggalakkan hali dia bersatu, bukan nak mengumpulkan golongan. No. PASPAM ini dia punya main part adalah dia nak bagi semua ahli yang ada dalam tu untuk share knowledge, untuk macam mana nak bagi kita punya kemerdekaan lagi cepat, nasionalisme kita lagi okey. Next, soalan nombor 3. Peristiwa berikut berlaku di Eropah pada abad ke-17 dan 18. Okey, abad ke-17 dan 18 tu di Eropah, betul. Revolusi Keagungan dan Revolusi Perancis. Okay, revolusi keagungan di England lah. Okay, apakah kesan daripada peristiwa tersebut? A, kebebasan bergerak disekat, pentadbiran komunis, ekonomi kawalan, sistem raja berkuasa mutlak berakhir. Okay, ingat kalau dia talk about keagungan dan Perancis, itu berkaitan raja berkuasa mutlak. Dua ni memang berkaitan raja berkuasa mutlak. So when berlaku dua revolusi ini, isu raja berkuasa mutlak ini dapat disekat. Faham tak? So jawapan yang paling tepat adalah D. You boleh tengok ni di muka surat 24 dan 25. Okay, page 24 dan 25 di buku teks. Okay, next question. Maklumat berikut merujuk pertubuhan yang diasaskan oleh Jose Rizal pada tahun 1982. Okay, Jose Rizal maksudnya ini melibatkan Asia Tenggara, jangan kata Asia Barat pula. Okay, so apa yang Jose Rizal buat? Okay, dia menubuhkan Liga Filipina. Okay, kenapa Jose Rizal ini menubuhkan Liga Filipina? Sebab dia nak mendesak kerajaan Sepanyol untuk melakukan perubahan politik, ekonomi dan sosial di Filipina. A, menuntut persamaan hak. B, memajukan sistem pendidikan. C, mendapatkan kebebasan. Dan D, mendesak perubahan dilaksanakan. Okey, ingat dia memang buat ni untuk mendesak perubahan dan juga menuntut persamaan hak. Faham tak? Dia tak tanya apa-apa pun selain daripada ini. So jawapan yang paling tepat 1 dan 4, which is B. Boleh tengok di muka surat 28. Okay, next question.
Mengapakah Mahatma Gandhi, banyak kali Mahatma Gandhi, okey, menggunakan pegangan berikut dalam mentera Satyagraha sebagai pegangan untuk mengekalkan nasional? Kenapa? A. Bersama mempertahankan raja. Tak. B. Bersepadu. C. Berkorban demi tanah cinta. Berpegang teguh kepada kebenaran. Okey, dia guna Satyagraha sebab Mahatma Gandhi dia seorang yang penyabar tau. Dia ni lebih pentingkan kesabaran dan juga kebenaran. So jawapan yang paling tepat untuk soalan ini adalah jangan kata tak tahu. Jawapan yang paling tepat adalah D lah. Berpegang teguh kepada kebenaran. You boleh tengok di page 26 yang kat galeri info tu. Okay, next. Apakah cabaran tokoh berikut dalam menggerakkan pertubuhan sosioekonomi? Okay, Ishak Haji Muhammad dan Ibrahim Haji Yaakob. Okay, dua nama ni memang sangat famous dalam bab nasionalisme kalau di tanah Melayu. Okay, so you nak tahu pasal mereka, you kena buka page 33. Okay, so mereka menghadapi cabaran. Kejap saya dulu page. Okay, mereka menghadapi kekangan kewangan, halangan undang-undang sebab British memang tak bagi kita untuk actively bersosioekonomi, dan juga halangan undang-undang, pengawasan ketat pemerintah dan perjuangan mengkritik. So semua tu. So yang pertama, masalah kewangan betul, sekatan undang-undang betul, kurang sambutan masyarakat. Tak, masyarakat memang bagi sambutan. Sistem perumahan terhad langsung tak ada kaitan. Okay, so jawapan yang paling tepat 1 dan 2, which is A lah. Okay, now next soalan nombor 7. Okay, Maktab Melayu Kuala Kangsar MCKK sekarang pun sangat famous, dan Maktab Perguruan Sultan Idris SITC, now I rasa kita panggil dah university dah. Okay, so dua benda ini okay, merupakan antara institusi pendidikan menyamakan nasionalisme menentang penjajah. Bagaimanakah institusi pendidikan berfungsi menyemarakkan nasionalisme dalam rakyat Malaysia lah? Okay, so ingat, dia institusi ini dia melahirkan golongan yang memimpin rakyat untuk menuntut hak. So mewujudkan sistem pendidikan madrasah memang tak melahirkan golongan memimpin rakyat. Mendedahkan pelajar kepada pemodenan Islam, menerima kunjungan ulama dari Sumatera Barat memang tak ada kaitan lah. D memang out. Mendedahkan pelajar dengan pemodenan Islam, tidak. Kita punya main part adalah kita mendedahkan pelajar tentang kita punya own knowledge, kita punya own macam mana kita boleh pimpin negara ini. Faham tak? Macam mana kita boleh memimpin negara ini dengan bertanya kat British, macam kita minta hak kita. Faham tak? That is why institusi pendidikan ni semua ditumbuhkan. So paling tepat jawapan dia adalah B, melahirkan golongan yang memimpin rakyat. Okay, dan ingat, dalam sistem pendidikan ini dia mendedahkan idea tokoh falsafah Islam dan Barat yang merupakan kelemahan bangsa yang dijajah serta mendesak British melakukan pembaruan. Okay, so dia bukan mendedahkan pelajar dengan pemodenan Islam. Institusi pendidikan ini sebenarnya mendedahkan pelajar dengan idea tokoh falsafah Barat dan juga Islam. Alright, so jawapan betul B lah. Nombor 8. Penulisan novel berjaya menyebabkan nasionalisme dalam kalangan penduduk. Apakah faktor yang mendorong kejayaan ini? So kita tahu that ramai dulu kita memang ada banyak yang menulis novel kan. So faktor apa yang menyebabkan mendorong kejayaan ini? So saya rasa jawapan yang paling tepat kat sini adalah C tau. Okay, sebab kita menulis novel ni untuk nasionalisme ni berkaitan negara, betul? So dia either anti-imperialisme dan juga semangat cinta akan negara. Tapi dia tanya apa faktor yang mendorong kejayaan ini? Apa yang menyebabkan rakyat pula yang mula jadi-jadi nak tanya pasal hak? Sebab dia ni bertemakan semangat cinta akan negara. Okay, macam kita sedarkan kepada rakyat kita betapa pentingnya untuk kita dapatkan hak mentadbir tanah air kita sendiri. Next question. Maklumat berikut berkaitan perkembangan nasionalisme di Barat, revolusi keagungan dan Perancis. Tadi saya dah beritahu dah. Okay, kenapa revolusi ini berlaku? Very simple, menentang pemerintahan beraja. Tu je punca utama dia, tu persamaan dia. Okay. Oh, saya lupa bagi tahu page kan. Okay, kejap. Berkaitan dengan institusi pendidikan ni yang atas ni, you tengok di page 35. Okay, page 35. Okay, and then ingat next yang berkaitan dengan apa tu, rakyat tu kan. Okay, rakyat tu you boleh tengok yang novel tu kan. Ya, novel tu, penulisan novel tu, you tengok page 38. Okay, dan last kali yang berkaitan revolusi keagungan semua tu page 24 dan 25.
Page 24 dan 25. Okay, now next number 10. Maklumat berikut berkaitan tokoh nasionalisme di tanah Melayu pada abad ke-20: Harun Amiruddin Shah, Ishak Haji Muhammad, Pak Saho. Okey, Pak Sako. Bagaimanakah tokoh tersebut berjaya meningkatkan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat? So dia berkaitan Malaysia. So apa yang dua pacik ni buat sehingga kan rakyat Malaysia ni macam dia punya nasionalisme tu sangat tinggi. Tu soalan dia. Okay, dua orang ini mereka merupakan penulis tau. Mereka penulis. So mereka menghasilkan penulisan kreatif. So ini boleh tengok di muka surat 34. Adakah poin penulisan kreatif tu? Okay. Next, Jose Rizal balik menuntut Filipina sebagai wilayah Sepanyol. Bagaimanakah beliau berusaha untuk mencapai tuntutan ini? Okey, ingat Jose Rizal dia sangat simple. Dia memang minta kat Sepanyol jadikan Filipina sini sebahagian. So dia buat benda ini, okey, menyebarkan idea melalui akhbar, bukan Jose Rizal. Jose Rizal dia menuntut Filipina ini dengan menubuhkan satu Liga Filipina. Okay, kalau menubuhkan katipunan bukan Jose Rizal, tu Bonifacio. Okay, melancarkan gerakan revolusi pun bukan. Gerakan revolusi itu saya rasa tu Aguinaldo. Okay, so jawapan yang paling tepat adalah B. Okay, dia menubuhkan Liga Filipina. Dia kumpul orang, dia lawan. Okay, next, Gerald berikut berkaitan dengan langkah permohonan pentadbiran Thailand. Okay, Raja Mongkut, Raja Chulalongkorn, okay, melaksanakan birokrasi. Mengapa pemerintah di atas melaksanakan tindakan tersebut? Kenapa? A. Penguasaan ekonomi pembesar, pengekalan kedaulatan negara, pemantapan kuasa pentadbiran, persaingan kuasa barat. Okey. So ingat, British ni dia bukan tak menjajah, dia macam tak berapa kisah kat Thailand sebab masa dia orang nak menakluki Asia Tenggara ni, Thailand ni dia macam dah tak ada faktor untuk dia orang manipulate tau, nak ambil alih. Faham tak? So apa pemerintah ni buat sehingga kan Thailand tak ada faktor nak manipulate and nak take yang menyebabkan British dapat take over Thailand. Okay, ingat dia orang buat birokrasi barat. Okay, kenapa dia orang buat birokrasi barat? Sebab dia orang bukan persaingan kuasa besar, pemantapan, pengekalan kedaulatan negara. Dia orang nak jadikan negara dia orang bebas daripada campur tangan British. So that is why dia orang buat this idea. Okay, so jawapan yang paling tepat in this case for this question adalah C. Pengekalan kedaulatan negara. Pemantapan kuasa pentadbiran bukan reason. Birokrasi barat itu bukan meliputi pentadbiran saja. Okay, next. Revolusi keagungan tercetus semasa pemerintahan Raja James II. Okay, mengapa revolusi ini berlaku? Okay, kenapa? Memperjuangkan hak sama rata kuasa pembesar, menegakkan kedaulatan parlimen, memperkurangkan kedudukan raja. Jawapan yang paling tepat adalah B. Menegakkan kedaulatan parlimen. Sebab Raja James II ini dia tak mengutamakan parlimen semasa mengubah undang-undang. That's why ada isu kat sana. Okay, so pasal Thailand ni muka surat 31, dan pasal apa tu yang tadi tu kita sembang pasal revolusi tu kan, itu 24. Page 24. Okay, so kejap, banyak lagi soalan. Okay, mengapakah Sultan Kedah Sultan Mukarram Shah menentang Syarikat India Timur Inggeris HTI pada abad ke-18? Okey, kenapa? Okey, dia menentang sebab ada satu sebab je. Pulau Pinang ini sebenarnya on the time dia merupakan under this Kedah. Faham tak? So that is why dia menentang. Okey, so jawapan yang paling tepat adalah A, which is mendapatkan Pulau Pinang. So ni you boleh tengok kat muka surat 32, page 32 in your textbook. Okay, now apakah diperjuangkan oleh revolusi berikut? Revolusi Amerika. Okay, revolusi Amerika, okay, dia bukan pasal raja berkuasa mutlak, dia pasal hak rakyat. Okay, menentang penindasan hak rakyat. Okay, kuasa parlimen, kuasa raja semua tak. Menentang penindasan penjajah ataupun memperjuangkan hak rakyat. Okay, dia sebenarnya menindas penjajah sebab penjajah kenakan cukai yang melampau kat penduduk Amerika. So jawapan yang tepat adalah D, menentang penindasan penjajah. Okay, nombor 16. Maklumat berikut menunjukkan perkembangan nasionalisme di tanah Melayu. Penulis karya, okay, Abdul Siddiq, Mari Kita Berjuang. Okay, so diorang tanya apa mesej yang ingin disampaikan dalam penulisan novel tersebut.
So jawapan yang tepat, nama pun dia kata mari kita berjuang kan. So dia adalah semangat cintakan tanah air. So dia berkaitan dengan, macam mana nak kata, berkaitan dengan jom kita keluar, minta British keluar. That is about dia punya karya-karya berkaitan Abdullah Siddiqui ni. Okay, so saya bagi satu task to you. You cari ini muka surat berapa kat buku teks and let me know. Okay, next question, nombor 17. Siapakah tokoh sejarawan yang memberikan tafsiran berikut? Oh, ni soalan awal ni. Okay, kita hendaklah melahirkan satu bangsa yang tegap kuat, yang boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri. Oh, okay, satu soalan yang bagus juga. Okay, so dia kata Hans Kohn ataupun Dato' On Jaafar, Dato' R. Sundaralingam dan juga Profesor William Roth. Okay, ingat, kalau dia kata bangsa dan tapak kaki kita sendiri, saya guarantee soalan mesti ramai salah. Okay, dia adalah Dato' On Jaafar. Okay, sebab Hans Kohn kata that nasionalisme ini dia macam satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang. Maksudnya seseorang tu dia sangat setia kepada negara dan bangsanya. Tu dia punya perjuangan tu berkaitan negara dan bangsa je. Okey, kalau Dato' R. Sundaralingam, beliau berkata dia fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia. Okey, dia macam kesetiaan dan juga hak. While Profesor William, beliau berkata berkaitan kepada kesedaran dan ketegasan yang boleh menyebabkan kita melawan penjajah. So nak berdiri atas tapak kaki semua, Dato' On Jaafar. Another one thing is, antara tiga-tiga ni memang B sahajalah yang orang Malaysia. Okay, next part. Apakah yang didedahkan dalam karya berikut? Rading Ajeng Kartini. Okay, ini berkaitan Indonesia. Okay, Rading Ajeng Kartini ini di Indonesia tau. Beliau merupakan seorang pemerintah saya rasa di Indonesia, betul tak? Okay, Rading Ajeng Kartini kan. Okay, Rading Ajeng Kartini, okay, beliau bukan pemerintah, beliau saja seorang penulis. Okay, beliau menulis karya Hilang Gelap Terbit dan Terang, Letter of a Javanese Princess. Okay, apa yang dirembat? Kemunduran rakyat. Okay, kenapa dia buat karya tu? Kemerosotan ekonomi ke, kemunduran rakyat ke, kelemahan pemerintahan ke, atau ketidakadilan undang-undang? Okey, karya ini diterjemahkan bahasa Inggeris. Title of karya tersebut merupakan dasar diskriminasi Belanda yang menindas dan membawa kemunduran kepada bangsa Indonesia. So dia berkaitan dengan kemunduran. So jawapan yang paling tepat adalah D. Boleh buka page 30 in your textbook. Okay, memang ada lah pasal Rading Ajeng Kartini ini. Next, number 19. Maklumat berikut menjelaskan tentang pemberontakan Sayasan. Okay, so pemberontakan Sayasan semua ni diketuai oleh Sayasan, seorang ponggi mendapat sokongan golongan petani. Okay, so berkaitan Sayasan, golongan petani semua ini semua adalah di Myanmar. Dulu kita panggil Burma. Okay, so mengapa golongan petani menyokong pemberontakan ini? Itu soalan dia. Okey, ingat, memang beliau masa buat Sayasan ini petani menyokong sebab satu je sebab dia. Sebab mereka terbeban dengan pelbagai jenis cukai. Okey, so jawapan yang paling tepat adalah C lah, dibebankan dengan pelbagai cukai. So you boleh tengok page 29. Okey, dia orang terang kat sana tapi a very long story lah. Okey, next, number 20. Apakah persamaan ciri perjuangan tokoh-tokoh berikut? Penghulu Dol Said, Dato' Bahman Tok Janggut. Nama ni memang tak asing lah dalam sejarah Malaysia. Okey, mereka semua berjuang, betul. Okey, dia tanya apa persamaan. Okey, mereka punya perjuangan ini bersifat setempat. Maksudnya macam penghulu Dol Said, dia kat Kelantan je saya rasa. Dato' Bahman kat Terengganu je. Tok Janggut kat tempat dia saja. So dia orang tak keluar dari tempat dia orang. Mereka kalau di negeri tu masalah, kat negeri tu je mereka duduk. Okay, so jawapan yang paling tepat adalah D lah, bersifat setempat. Ada kat page 33 in your buku teks. Okay, next, nasionalisme di Burma. Uish, banyak kali dah Burma ni saya jumpa. Hati-hati. Okay, bermula pada golongan Takin. Okay, siapa golongan Takin ini? Okay, golongan Takin ini dia a type of people yang ada kat sana. Okay, so golongan Takin ini mereka adalah sebenarnya, nak lagi detail kan,
mereka ni adalah siswaza universiti yang mana tak belajar, yang mana tak pandai tu, diorang lah dipanggil golongan takin di Myanmar. Okey. So mereka menubuhkan Persatuan Belia Myanmar tu kan. Okey. So mereka tanya sekarang, apa matlamat? Kenapa diorang tubuhkan pertubuhan itu? Jawapan dia adalah untuk mengekalkan tradisi Buddha, pendidikan dan kebudayaan Burma. So, it's paling simple A. Okay, mereka nak kekalkan semua tradisi negara agama Buddha tu. Okay, sebab Burma is occupied by Buddhists mostly. So, boleh tengok page 29. Next, senarai berikut hasil penelitian kreatif Pak Sako. Okay, Pak Sako ataupun nama sebenar beliau Ishak Haji Muhammad. Okey. Bagaimanakah Pak Sako memberi kesan nasional ke penduduk di tanah Melayu? Okey. So berkaitan dengan Pak Sako ni boleh tengok di bahagian penulisan kreatif. Beliau ni sebenarnya karya-karya beliau ini banyak mendinding penjajah dan mengingatkan anak bangsa akan kepentingan menikmati kebebasan. So jawapan yang betul 1 dan 4 which is B. Okey, boleh tengok page 34. Okey, beliau tak menjuangkan pasal pendidikan sebenarnya dan bukan pasal ceramah umum. Tak ada kaitan. Beliau ni suka, dia punya pendidikan semua suka menyindir penjajah. Okey. Dan senarai tokoh pejuang, okey, bagaimana tokoh tersebut? Okey, Zabah. Dah jumpa je nama Zabah, you kena alert tau. Zabah ni dia satu nama yang sangat famous untuk penulis. Okey, so Zabah, Fatimah Yaakob dan juga Abdul Rahim Kajai. So mereka tanya bagaimanakah tokoh-tokoh ini membangkitkan kesedaran nasionalisme. So ni saya jumpa jawapan dia di muka surat berapa ni? Muka surat 33. Okay, page 33. Okay, so Zabah, Fatimah ni, mereka semua ni membangkitkan kesan nasionalisme dengan penulisan kreatif dan akhbar. Okay, so penulisan kreatif dan akhbar. So jawapan yang tepat adalah C. Penubuhan madrasah tak tu golongan Syekh. Okay. Next, akhbar Al-Imam tahun diterbitkan 1906. Okay, apakah yang disarankan oleh golongan ulama melalui penerbitan akhbar berikut? Okay, so ni kita kena tengok di page berapa ni? Page 36. Okay, ya betul, page 36. Okay, boleh tengok page 34 sebenarnya. Okay, Al-Imam diterbitkan pada 1906, betul. Okay, so dia punya main part adalah mereka ini adalah kembali kepada Islam sebenar, kewajipan bayar zakat, kerjasama dengan barat, kesepakatan perpaduan. So mereka ini lebih kepada lebih kepada kesepakatan perpaduan. Okay, so mereka ni just kata macam tu lah, kena bersepadu semua-semua tu lah. Dia tak berkaitan dengan zakat semua. So memang A lah, jawapan yang paling tepat adalah A. Next, 25. Oh, sekejap, satu page 34. Berkaitan Amerika again. Okay, baca soalan. Mengapakah gerakan nasionalisme di Amerika mana-mana? Di Amerika berlaku pada tahun 1770 tercetus. Kalau Amerika dia berkaitan dengan cukai. Mempertahankan sistem demokrasi tidak. British yang mengenai hak penduduk, menegakkan ketua parlimen, berkembangan anti-British. Jawapan yang paling tepat adalah B. Kalau nak kata menegakkan kedaulatan parlimen tu revolusi keagungan. Mempertahankan sistem-sistem semua tu pasal Perancis. So ini di muka surat 25. Okay, page 25. Now, soalan, ada lagi 4 soalan. Okay, kesusastraan seperti novel, cerpen dan puisi merupakan wadah untuk mengungkapkan keperitan hidup bangsa dijajah. Okay, apakah kepentingan penulisan? Menyeru ajaran Islam, memperkuat rasa persaudaraan, menggerakkan pertahanan terhadap, menggerakkan nikmat kebebasan. Okay, so ingat kita tulis novel, cerpen, puisi semua yang apa tu nak kata tokoh-tokoh masa tu mereka tulis semua ni bukan main-main mereka tulis. Dia ada sebab tau. Okay, dia ada sebab. Dia memang ada satu sebab. Okay, sebabnya adalah untuk mengungkap keperitan hidup. Okay, so nak katanya very simply, semua ini adalah untuk menaikkan semangat memahami realiti hidup yang dijajah. So memperkuat rasa penonton, menggerakkan pertangan, dan CD yang paling tepat, menggerakkan anak bangsa untuk menikmati kebebasan. Okay, especially kalau ada karya Pak Sahu yang ni, memang lah. So jawapan yang paling tepat adalah D. Next,
Gerakan nasionalisme di Thailand berbeza dengan negara lain Asia Tenggara. Okey, tujuan gerakan. Kalau ditanya di Thailand, dia berkaitan dengan pemodenan. Mengekalkan sistem raja berkuasa mutlak, penjagaan kuasa asing, menentang sekularisme kuasa barat, mengukuhkan kedaulatan negara. Jawapan paling tepat adalah menghapuskan penjagaan kuasa asing. Tak, memang tak boleh dihapuskan. Dia hanya boleh kukuhkan saja kedaulatan negara. So A lah jawapan paling tepat. Carilah page tu page mana kan. Dan yang ni saya beritahu lah, page 34. Yang pasal Thailand tu tak apalah, bagi tahu juga kan, buat video nanti ada pula yang condemn saya kata bagi tahu. Okey. So bertujuan mempertahankan negara. Yep. Okey. So page 31. Next question. Raja satu menunjukkan Zainal Abidin bin Hamad Zabah itu seorang tokoh Malaysia. Bagaimana beliau menyiapkan? Okay, pasal Zabah ni memang sangat famous tau. I don't know, Zainal Abidin Hamad nama penuh beliau. So bagaimana beliau menyedarkan idea nasionalisme, membangun madrasah, tak parti politik, tak satu dan dua, akhbar dan juga menulis karya kreatif. Ini you boleh tengok kat muka surat 33 ada dan juga 34. Okay, page 33 dan 34. Okay, so answer 1 dan 2 which is A lah. Okay, apakah idea yang diutarakan oleh karya The Two Treaties of Government yang dihasilkan oleh John Lockley? Ini memang lama lah saya terjumpa soalan pasal John Lockley ini. Okay, ini berkaitan dengan karya Inggeris tau. Okay, karya Inggeris. Okay, so pemikiran John Lockley ini kan saya kata dia lama tak naikkan sebab dia selalunya berkaitan dengan revolusi keagungan. Tapi pasal John Lockley ni jarang sikit lah. So selepas diorang dah mengubah Bill of Rights tu, so mereka buat apa? John Lockley ni dia menghasilkan karya The Two Treaties of Government, okay, yang mempopularkan prinsip raja berperlembagaan. So beliau menolak konsep raja berkuasa mutlak dan menegaskan bahawa kerajaan patut diasaskan pada persetujuan antara pemerintah dengan rakyat. Menolak konsep raja berkuasa mutlak lah. Sistem feudal tak ada kaitan, mengukuhkan penarikan monarki memang tak ada, konsep raja tradisional lagi lah tak ada. Okay, so ini di page 24 di sudut info tu. Okay, page 24. And bagaimanakah nasionalis di Filipina berjaya mengusir Sepanyol? Okay, nak halau Sepanyol, apa dia orang buat? Mereka pergi bekerjasama dengan Amerika. Tapi last kena pula dengan Amerika sebab mereka ingat Amerika akan tolong mereka. Tapi Amerika halau Sepanyol, tapi dia pula yang ambil balik Sepanyol. Okay, so tu sahaja. Okay, mereka bekerja Sepanyol dan berjaya mengusir. Siapa yang berjaya? Aguinaldo lah. Okay, gerakan propaganda ini sebelum itu untuk Bonifacio. Yang berjaya mengusir Sepanyol keluar adalah Aguinaldo lah. Dia bekerjasama dengan Amerika. So dah settle jawab all 30 questions for bab nasionalisme. Dah sangat panjang video ini. So sesiapa nak solution semua soalan ini, jawapan semua soalan ni, boleh tengok channel TikTok kita ataupun di YouTube saya akan post lah. Okay, dan please share this video to your friends. Malam ni saya mungkin akan bincang soalan kertas 2 daripada Kelantan. Okay, that's it. Bye bye.